Sri Ismail, pelajar Open University Malaysia, cawangan Alostar. Hari ini saya akan melakukan presentation case study NBCP 3913 iaitu mental health. Saya telah memilih tajuk skizofrenia dan melakukan klinikal di Klinik Kesihatan Kampung Gian dari tarikh 1/2 hingga 14/2 tahun 2023. Saya memilih tajuk skizofrenia ini kerana sakit skizofrenia ini merupakan sakit yang menjadi penyakit mental yang tertinggi di Malaysia pada ketika ini menurut kajian Health pada tahun 2018. Okey, kita teruskan dengan definisi ya. Okey, skizofrenia ni berdefinisikan adalah gangguan kesihatan mental yang kompleks dan kronik, bercirikan oleh gangguan dalam proses pemikiran, persepsi, emosi dan tingkah laku. Walaupun etiologi yang tepat masih tidak jelas, penyelidikan menunjukkan bahawa gabungan faktor genetik, neurobiologi dan psikoterapi menyumbang kepada perkembangan menurut Owen pada tahun 2016. Selain pada itu, pendapat saya penyalahgunaan dadah dan stres adalah faktor-faktor penting yang menyebabkan penyakit skizofrenia ini di samping genetik. Sebab penggunaan dadah yang teruk menyebabkan kerosakan pada otak sehingga boleh menyebabkan penyakit skizofrenia menjadi secara akut. Okey, kita seterusnya. Okey, maklumat pesakit, demografi ya. Pesakit bernama Syahidan Saad, jantina lelaki, Melayu, berumur 63 tahun. Masih tidak berkahwin, bujang, tidak bekerja hanya duduk di rumah sahaja. Keluarga beliau bertinggal bersama keluarga abangnya di Kampung Baru Gua Nangka, Perlis. Abangnya bekerja sebagai sudah bersara, penjawat awam di Pejabat Kerajaan Negeri Perlis SUK. Pesakit dan abangnya berbahasa Melayu di rumah. Tarikh lahir pesakit 29 Februari 1960. Alamat rumah tetap Jalan Ulang, Mata Air, Perlis. Pesakit merupakan seorang yang agak pendiam ya. 5 orang adik-beradik daripada 7 adik-beradik dan 3 telah meninggal. Selebihnya masih hidup dan duduk berasingan, tidak duduk sekali. Dan ada juga yang berpenyakit seperti pesakit ini. 2 orang skizofrenia tapi tidak mendapat rawatan yang lengkap lah. Ibu bapanya telah meninggal dan bapanya juga ada masalah kesihatan mental. Kita nampak di sini adalah faktor genetik lah. Pada Syahidan Saad ni bukan daripada masalah dadah lah. Okey, tarikh kita buat pesakit ni adalah pada 9 Februari 2023 pada jam 9 pagi di tempat Klinik Kesihatan Kampung Gia, pesakit luar. Cara mendapat informasi daripada pesakit adalah melalui temu bual dan pemeriksaan saringan uli. Selepas memerhati pesakit nampak keadaan dalam tidak terurus dan atas anestesis
saya telah melakukan saringan voli Gate 2 dan Gate 7 dan PHQ-9. Apabila kita buat saringan ni mendapati bahawa pesakit memang ada masalah kesihatan mental lah, saringan awal, dan kita akan rujuk kepada doktor pada peringkat permulaan ni. Sebenarnya pesakit ni datang untuk temu janji rutin sebab dia ada ambil darah kan. Tapi apabila kita buat penilaian secara detail, menunjukkan dia ada masalah mental, so kita rujuk kepada doktor. Okey, sejarah keluarga. Ahli keluarga pesakit mempunyai penyakit yang sama, iaitu dalam 7 orang adik-beradik dia, ada 3 yang mempunyai masalah skizofrenia ni. 3 orang. Dan 2 orang lagi tu hanya menggunakan rawatan tradisional. Saya telah maklum untuk buat saringan lah juga, sebab penyakit skizofrenia perlu rawatan yang konsisten dan berterusan. Pakcik belia tidak mendapat rawatan lanjut dan hanya bergantung kepada rawatan tradisional di kampung. Walau bagaimanapun, suggestion telah diberikan kepada waris untuk membawa yang lain. Okey, untuk makluman, pesakit tidak menyedari perubahan ketara dalam dirinya dan menganggap gejala-gejala yang ada adalah normal. Ketika timbul bual dilakukan, saya lihat pesakit ni seperti suka mengasingkan diri dan cakap suara tak keluar, dan dia beranggapan gejala-gejala ini normal. Bagi kita sebagai petugas kesihatan, ini adalah satu simptom yang tak berapa cantik lah. Sebab tu kita akan rujuk kepada doktor setelah dibuat saringan. Okey, gejala semasa di atas pesakit tidak boleh menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap perkara-perkara dia. Contohnya pada waktu temu bual tu, ketika bercakap dengannya dia hilang fokus, dan apa yang kita tanya dia tak dapat jawab. Dia akan tanya kita kembali soalan apa yang ditanya tadi. So kita lihat di situ bahawa dia tiada fokus lah. Pesakit sering tidak dapat mengawal emosi. Ketika ditanya soalan, pesakit macam nak marah dan tiba-tiba rasa nak jerit dan ingin melarikan diri daripada soalan-soalan yang ditanya. Maklumat daripada abang pesakit pernah meminjam kenderaan orang lain dan meninggalkannya tanpa pengetahuan mereka. Pada 2 minggu yang lalu, pesakit telah adalah tetamu datang ke rumah, telah meminjam kenderaan. Dia telah ambil kenderaan tu, dia bawa tinggal di tepi jalan dalam lingkungan dalam 5 kilometer. Pesakit telah merasa bersalah dan tiba-tiba mengasingkan diri di dalam biliknya kerana tidak dapat menerima hakikat apabila dimarah. Pesakit memang tidak boleh dimarah-marah dan pernah cuba untuk mencederakan dirinya sendiri ketika dimarahi membuat perkara itu. Sebenarnya benda ni dia buat banyak kali, bukan sekali dua aja. Tapi waris kata boleh kawal lagi, tu yang tak bawa rawatan tu. Okey, pesakit cenderung untuk ketika dalam sebulan setengah ni, pesakit cenderung untuk menyendiri dalam bilik dan pernah berkata mendengar bisikan. Tapi untuk kita yang normal, yang fizikal ni, tak ada lah orang tu. Sebab dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia menyembang seorang-seorang. Pernah dia kata ternampak benda tapi tak ada. Dia pernah
semasa makan, contoh je tengah makan lah tu, dalam minggu sudah tengah makan, tiba-tiba hilang fokus. Makan separuh lagi dia tinggal. Dia pergi masak balik. Itu yang menjadi semakin risau di kalangan ahli keluarga tu. Okey. Untuk makluman, sejarah penyakit yang dialami oleh pesakit ni adalah penyakit kolesterol tinggi, HPL, yang telah didiagnos pada tahun 2011, iaitu 12 tahun yang lalu. Pesakit ini datang untuk buat saringan biasalah, untuk saringan penyakit 40, umur 40, dan kita mengambil darah rutin iaitu FBS dan FLP, dan kita dapati kolesterol dia tinggi sikit. Nanti saya beritahu tentang dia punya kandungan kolesterol pada mula-mula dia mendaftar buat saringan. Pesakit ini dipreskripsikan ubat tab simvastatin 20 mg ON makan pada waktu malam lah. Pesakit datang ke temujanji berkala, iaitu 6 bulan sekali, untuk buat pemeriksaan diri lah. Pada hari temujanji pada 9 Februari, pesakit telah datang dan doktor mencadangkan untuk buat saringan wuli. Setelah melihat keadaan pesakit yang agak tidak teratur, untuk kita buat saringan lebih lanjut, kita buat wuli, iaitu dalam wuli ni kita ada saringan wuli, GAT2, GAT7 dan PHQ-9, iaitu kita boleh detect anxiety disorder, depression dan peringkat awal lah, sakit mental pada peringkat awal. Dan pada temubual peringkat awal, kita dapati pesakit ada menunjukkan simptom-simptom delusi dan halusinasi. Oleh itu kita rujuk pesakit ini kepada doktor untuk rawatan yang lebih lanjut dan untuk pensiasatan yang lebih lanjut. Kita akan buat MSE kepada pesakit, Mental Status Assessment. Okey, seterusnya. Semasa kita melakukan pemeriksaan dan buat saringan wuli ke atas pesakit Encik Syahidan Saad, kita dapati beliau memang mengalami masalah delusi dan halusinasi. Sebab hasil pada perbualan dengan beliau, dia memberitahu bahawa ada mendengar suara-suara halus dan menampak sesuatu benda yang tidak wujud secara fizikal. Atas sebab itu, kita buat saringan lebih lanjut dan akan rujuk kepada doktor dan FMS. Okey, untuk vital sign pesakit adalah nadi 98 per minit, tekanan darah 14378, suhu 36.5 darjah Celsius, dan kandungan gula dalam darah 9.6 milimol. Pesakit ni belum didiagnos sebagai diabetes mellitus sebab hanya ni random blood sugar 9.6. Selain itu, pesakit juga ada memberitahu bahawa beliau rasa insomnia pada waktu malam, tak boleh tidur, menyebabkan dia menjadi anxiety, dada jadi macam ketak dada, palpitasi. Ini menunjukkan bahawa beliau mempunyai masalah gangguan mental ni mungkin dah lebih daripada 2 bulan. Tapi dah tiada siapa yang nak bawa. Hari ni kebetulan temu janji doktor, kita akan cek lebih lanjut lah. Pada hari temu janji juga, sakit nampak lemah dan tak bermaya. Okey, seterusnya. Setelah kita melakukan saringan terhadap pesakit dan buat barang
saringan uli dan saringan penyakit biasa dan saringan awal. Kita melakukan penyiasatan makmal kepada pesakit. Untuk gula full blood count, kita dapati jangkitan kuman adalah 7, HB hemoglobin 12.6, platelet 298. Untuk buah renal profile, sodium 138, potasium 4.2, urea 4.1, kloride 104 dan kreatinin 92 mmol. Untuk darah fasting blood sugar, kita dapati 6.8 mmol. Untuk makluman, glukos 6.8 mmol ni kita akan buat ujian 2-HPP untuk kita menilai gula dalam darah dengan test air gula pada temujanji seterusnya lah. Seterusnya darah fasting lipid profile, itu total kolesterol 7.1. Bacaannya tinggi kerana pesakit memang on medication. Kita juga buat urine analysis untuk pesakit, itu urine drug untuk test rapid test lah. Dan kita test methamphetamine, morfin dan opioid. Kita dapati semua negatif lah, tak ada yang positif. Dan urine UVME juga normal. Hasil daripada semua ni kita lihat bahawa pesakit mempunyai masalah kolesterol dan pre-diabetes. Macam saya cakap tadi, kita akan ambil darah 2-HPP, di samping HbA1c juga kita akan ambil untuk menilai tahap gula 3 bulan pesakit sebelum kita diagnose sebagai diabetes mellitus. Tapi kita sekarang fokus pada penyakit skizofrenia lah. Simptom-simptomnya memang menunjukkan kata dia ada sakit skizofrenia, delusi dan halusinasi. Ini hanya pencerita makmal untuk makluman doktor dan Okey, seterusnya. Okey, kita melakukan mental state assessment. Daripada segi penampilan dan kelakuan, tingkah laku, pesakit kelihatan resah dan tidak bersemangat ketika sesi temu bual. Pesakit tidak bertindak agresif tetapi kelihatan responnya agak lambat, itu slow, unfocus. Untuk aktiviti motor, pesakit duduk dalam keadaan agak resah dan tampak kaku, berpeluh. Pesakit tidak aktif dan mempunyai respon yang perlahan. Apabila tengok pergerakannya lah, dia nampak slow, nampak tak bermaya. Untuk daripada segi percakapan, pesakit berbicara dengan suara yang perlahan dan kurang jelas. Berbicara dengan perlahan-lahan akan berbisik dan nampak seolah-olah ketakutan, seperti nampak sesuatu yang kita lihat halusinasi. Menurut abangnya, dia berkelakuan tu lebih kurang dalam 2 minggu lah, berhalusinasi di dalam bilik rumahnya. Untuk proses atau daya kognitif, kemampuan kognitif pesakit berfungsi dengan baik. Dia masih boleh berfikir dan berpemikiran yang baik lah. Kita nampak itu jelas, dia kata dia boleh berfikir dengan jelas. Okey, ini management of schizophrenia mengikut KKM lah. Kita ada acute phase dengan stable phase. Kita boleh rujuk ni banyak rawatan. Lalu KKM dia akan guna management schizophrenia ni di peringkat acute phase dengan stable phase lah. Kita boleh rujuk sini lah. Okey, seterusnya diagnosis. Diagnosis penyakit ni skizofrenia disebabkan selepas menjalani rawatan dan penyiasatan. Pesakit dirujuk kepada pakar kesihatan keluarga di klinik kesihatan Kampung Giat, iaitu Dr. Aina. Kemudian dirujuk kepada Jabatan Psikiatrik Hospital Tunku Fazil untuk rawatan lanjut. Untuk rawatan awal ni pesakit diberi antidepresan tu chlorpromazine 400 mg OD. Chlorpromazine membantu mengurangkan gejala positif skizofrenia
iaitu hayalan dan halusinasi, dan gejala negatif seperti penarikan sosial dan ekspresi berkurangan sementara untuk dirujuk ke hospital. Kita bagi bekalkan ubat awal lah untuk pesakit ni, sementara nak rujuk ke hospital untuk rawatan awal. Seterusnya, prognosis. Prognosis untuk penyakit skizofrenia ni, individu dia berbeza dan bergantung kepada faktor-faktor seperti keterukan, gejala, umur, rawatan dan sokongan sosial daripada keluarga dan rakan-rakan. Skizofrenia ni merupakan penyakit gangguan kronik yang memerlukan pengurusan sepanjang hayat, maknanya kena makan ubat seumur hidup lah, ataupun rawatan ECT untuk yang lebih kondusif. Okey, itu saja daripada saya untuk present kes mental ni. Okey, sekian, terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Assalamualaikum.